Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? InsyaAllah kita boleh dengar InsyaAllah. InsyaAllah kita mula pelan-pelan. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan program kita. InsyaAllah pada malam ini, setelah kita tangguh selama kurang lebih seminggu, jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung apa yang telah kita bincang pada sebelum ini berkenaan dengan bagaimana suasana-suasana hati, suasana-suasana dalam jiwa kita, yang mana jiwa itu berhubung, terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara perkara yang penting yang perlu kita lalui, yang perlu kita faham, terutama mereka yang berada di dalam tarbiyah, yang tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini banyak program, banyak aktiviti, banyak kita kata event-event yang nampak Islamik, tetapi masalah kita bukan kita kekurangan program, kekurangan event. Bukan kita kekurangan khatib yang baca khutbah, walaupun Jumaat baru saja bermula selepas PKP ini. Dan kita lihat bukanlah kekurangan kitab, bukan kekurangan ceramah. Kalau dalam YouTube tu macam-macam ceramah ada. Tetapi yang paling penting sekali ialah kita kekurangan proses. Proses yang akan membina kekuatan, yang akan membina keimanan, yang membina Islam. Dan akhirnya membawa umat Islam ini bangkit bersama-sama dengan Islam di akhir zaman. Saya ingin menyatakan pada malam ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan tiga peristiwa yang sekiranya berlaku pada ketika di akhir zaman nanti, maka tidak bergunalah iman dan amal bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri mereka dengan iman dan amal tadi. Maka sekiranya peristiwa ini berlaku, maka tidak berguna iman dan amal pada masa itu, maknanya tidak bermanfaat. Iaitu yang pertama sekali disebut ialah terbitnya matahari di sebelah barat, dan kedua disebut Al-Masih Dajjal, keluarnya Dajjal, dan yang ketiga ialah keluarnya Dabatul Ard, binatang. Ini hadis dalam yang telah diberitahu kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan satu perkara bahawa kita terlalu penting untuk kita nak merasakan bahawa kita perlu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman. Kemudian daripada iman itu barulah akan lahirnya amal.
dan daripada amal itu akan lahirnya kekuatan-kekuatan umat, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan menyambung daripada suasana-suasana mereka yang berada di dalam perjalanan mendekati Allah, perjalanan untuk kenal Allah, perjalanan untuk kita membina kekuatan kita, perjalanan untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna. Jadi kita kena melihat suasana-suasana yang ada di dalam diri kita. Dan kita telah membincangkan beberapa minggu yang lepas berkenaan ada yang pertama sekali kita sebut mufatahah. Mufatahah ini ialah kita memulakan diri kita, hati kita menghadap Allah. Maknanya kita mula berpaling kepada Allah. Maknanya kita mula menghadap kepada Allah. Kita mula merasai, kita kata kepentingan untuk merujuk semula, kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan. Mufatahah kita dah hurai dah yang lepas, dan kita melihat bagaimana dia bermula dengan merasai satu perasaan dalam hati kita, kita memerlukan Allah. Kita rendah diri kepada Allah, tawaduk wa tadaruk kepada Allah. Dan bila kita mula merasai akan hakikat itu, maka pada ketika itulah kita akan mula menyesal dengan kelemahan-kelemahan kita. Mula kita bertaubat. Ini perasaan yang pertama. Kemudian daripada situlah lahirnya at-taubah wal munajah. Iaitu lahirnya taubat dan munajat. Kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hati itu berjalan terus. Kita dah bincang panjanglah. Kita tak nak bincanglah pada malam ni. Dia terus kepada suasana yang kedua yang digambarkan sebagai muwajahah. Muwajahah ini ialah hati yang saling berhadapan. Kita menghadap Allah. Hati bukan saja merasa lemah, rendah dengan kekurangan yang ada, tetapi hati juga merasa mula mengambil sikap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hati itu sudah mula merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah bincang dalam siri yang lepas bagaimana muwajah ini. Dan muwajah ini sebenarnya hakikatnya dia memerlukan kepada cahaya. Dan cahaya ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan cahaya. Apa peranan cahaya? Bila Allah SWT menggambarkan bahawa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah SWT menjadi pemimpin, membawa orang beriman daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Apa maksud cahaya? Kenapa kita perlukan cahaya? Cahaya apa? Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Kenapa kita perlukan cahaya? Kerana cahaya inilah yang akan menyingkapi kegelapan, yang akan menyebabkan mata hati kita dan hati kita melihat sesuatu. Ibaratnya kita berjalan di atas muka bumi ini, sekiranya tidak ada cahaya, maka kita tidak nampak mana al-haq dan mana al-batil. Esok kita akan sentuh dengan dalam sikit tentang cahaya ni. Jadi sebut kat sini, apabila seseorang itu ibaratkan masuk sebuah rumah, masuk dalam satu bangunan, tak ada cahaya. Jadi dalam bangunan tu ada banyak. Ada emas, ada perak, ada harta, ada duit dan sebagainya. Pada masa sama ada binatang-binatang yang membahayakan, ular, kala, jengking dan sebagainya, yang boleh menyebabkan seseorang itu binasa dengan sebabnya. Jadi bila kita tidak ada cahaya, kita tak nampak yang mana satu. Jadi yang pertama sekali kita nak memuwajahah ini ialah kita memerlukan cahaya daripada Allah. Memerlukan cahaya daripada Allah. Cahaya ini akan menyebabkan kita boleh melihat yang mana baik itu baik, yang mana hak itu hak, yang mana batil itu batil, yang sesat itu sesat. Kemudian daripada cahaya itu, barulah dia akan pergi kepada mata hati kita, basirah. Basirah kita, mata hati kita. Bila pergi kepada mata hati kita, barulah mata hati itu akan buat keputusan. Dia boleh merasai mana yang baik, mana yang buruk tadi. Jadi terpulang kepada mata hati kita. Sama ada mata hati kita itu hidup dan sihat, ataupun dia tertutup, ataupun dia terlindung, ataupun dia mati, dia rosak. Tengok mata hati. Bila mata hati itu hidup, maka cahaya tadi akan menyebabkan mata hati itu ada kekuatan untuk melihat dan kemudian membuat keputusan. Mata hati basirah ini akan membuat keputusan. Dan keputusan itu akan disalurkan kepada hati kita. Dan hati itu akan melahirkan amalan. Sama ada amalan hati ataupun amalan zahir. Amalan batin ataupun amalan zahir. Jadi sebab itulah kita melihat segala-galanya bermula dengan cahaya Allah. Sebab itulah muwajahah, pasal yang kita bincang yang lepas, kita kena faham bahawa kita tidak boleh nak menghadap Allah tanpa dengan cahaya Allah. InsyaAllah kita akan bincang lagi besok ataupun lepas ini.
Dan kemudian selepas daripada muwajahah itu, kita telah bincang juga bagaimana bila kita nak menghadap Allah, kita dah faham tentang bahawa kita tidak boleh nak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah pun berbincang tentang ini panjang lebar. Yang lepas, kalau siapa yang tertinggal mungkin boleh rujuk semula kepada kuliah kita yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT yang dikasihi Allah SWT, pada hari ini kita akan sambung kepada mujalasah. Suasana dalam hati kita bila kita mula berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka suasana macam manakah yang dimaksudkan dengan mujalasah ini? Apa maksud mujalasah di sini? Ialah maknanya menetap. Kita tetap istiqamah dengan suasana-suasana yang pertama dan kedua tadi. Iaitu suasana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan taubat, dengan kita bertundukkan pada Allah, rendahkan diri kita kepada Allah. Suasana yang pertama tu bertaubat, boleh menajak, merasakan tadaruk, kita memerlukan Allah. Dan juga suasana muwajahah. Muwajahah ni suasana mengingati Allah, suasana terikat dengan Allah dalam keadaan, berbagai keadaan. Maka maksud mujalasah ini ialah kita beristiqamah dengan suasana yang pertama, yang kedua tadi. Dan kemudian kita beristiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalam majlisnya. Itu macam mujalasah, berada di dalam majlis Allah. Berada di dalam majlis, suasana hati orang yang dalam berjalan menuju kepada Allah ini, suasana dia sentiasa berada di dalam majlis Allah. Berada dalam keadaan kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap teguh. Tetap teguh, terus mengingati Allah, berzikir kepadanya tanpa ada kelalaian, tanpa ada, kita kata, alpa, sentiasa beradab depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dalam keadaan tidak tergoda dengan hamba-hambanya, dengan nafsu, dengan dunia. Sehingga kan hasil daripada mujalasah ini akan melahirkan satu bentuk penghormatan, rasa sayang, rasa cinta kepada Allah. Mesra kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa dekat dengan Allah. Bukan rasa dekat saja, kita rasa sayang. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena merasai bahawa kita ni bukan hanya sekadar mengetahui ilmu. Kita kena berada di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis Allah Subhanahu Wa Taala ini sehingga kan kita boleh timbul perasaan sayang kepada Allah, bermesra dengan Allah, jinak dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di manakah gambaran tentang mujalasah ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi yang digambarkan oleh Allah. Saya bacakan maknanya. Allah menggambarkan kepada kita, akulah berada di dalam majlis mereka yang berzikir padaku. Maknanya Allah gambarkan bahawa apabila seseorang itu berada di dalam keadaan zikrullah, berzikir kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan pemikirannya, dengan seluruh apa roh yang ada pada dia tadi, maka maknanya dia berada di dalam majlis Allah. Jadi maksud berada di dalam majlis Allah ini ialah mereka yang sentiasa mengingati Allah. Sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, sentiasa berfikir. Ini maksudnya mujalasah. Jadi suasana hati yang tidak terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting tuan-tuan. Kita tengok apa maknanya secara ringkas. Yang pertama sekali kita melihat maksud berzikir itu dalam hadis ini ialah menggambarkan bahawa kita mengingati Allah. Kita teringat pada Allah. Bukan teringat sahaja, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa hati kita dalam keadaan berzikir, mengingati Allah. Dan juga membawa maksud merasai, kita rasa bersama dengan Allah. Jadi apa maksud zikir tadi? Maksud zikir tadi ialah kita merasai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita zikir ni. Contohnya kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan apa sahaja selawat kita, istighfar, astaghfirullahal azim, ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Contoh ni istighfar, penghulu istighfar. Jadi bila kita berada di dalam keadaan berzikir tadi dengan lidah, dengan hati kita, maka sebenarnya kita berada di dalam majlis Allah. Macam kalau kita bayangkan kita berada dalam majlis Allah, begitulah. Itu suasana hati. Baik. Jadi zikir ini bermakna suasana mengingati Allah dan suasana merasai rasa. Rasa. Dia bukan zikir, cakap lisan saja, hati saya, tapi dia rasa sampai peringkat merasai. Sampai peringkat merasai. Merasai bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua suasana mujalasah ini yang perlu kita faham. Iaitu yang pertama suasana zikrullah. Mengingati Allah. Merasai bersama Allah. Dan yang kedua, tafakkur, berfikir. Jadi dua perkara ini adalah asas kepada mujalasah. Asas kepada mujalasah maknanya asas hati kita berada dalam majlis bersama Allah. Kita nak sebut kat sini lah. Jadi dia punya asas ialah zikir dan fikir. Baik, zikir ni untuk apa? Jadi kita tidak akan memahami suasana mereka yang mendekati Allah tadi, bergerak menuju kepada Allah tadi, melainkan kita di dalam keadaan berzikir. Nombor satu, tuan-tuan dan puan, perkara yang penting dalam kehidupan kita ini ialah mengingati Allah. Ini penting, penting sangat. Kerana apa? Kerana apabila kita mengingati Allah, hati kita merasai tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah. Contohnya rahmannya Allah, rahimnya Allah, Allah Ar-Raqib, Allah mengawasi kita. Allah Al-Quddus, Allah yang maha suci, maha sempurna, contohnya. Jadi bila kita merasai akan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dengan hati zikir tadi, maka pada ketika itu sebenarnya kita sedang melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Sebab tu zikir ni perlu dibuat, perlu dilaksanakan. Ni riyadhah. Riyadhah wajib sebenarnya. Dalam tarbiyah Islam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggambarkan zikran katsira, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Malah dalam hadis-hadis yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak ada amalan yang lebih baik. Saya bacakan hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan sebagainya. Dikatakan hadis ini sahih. Saya bacakan hadis agak panjang. Saya bacakan ke. Mahukah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jelaskan perbuatan-perbuatan kamu, amalan kamu yang paling baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mahu tak aku cerita kat kamu apakah amalan yang paling baik dan yang paling bersih di sisi Raja kamu, di sisi Tuhan kamu. Maknanya yang paling baik dan yang paling bersih. Bersih ni maknanya apa? Bersih ni maknanya dia ikhlas. Dia buat, dia tidak ada sesuatu yang kita kata dia tidak ada macam boleh riak, sombong. Sebab zikir, kita zikir kat dalam hati, mana orang tahu. Nak riak macam mana? Tak ada orang dengar pun kan. Baik. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahu tak aku tunjukkan ataupun jelaskan kepada kamu perbuatan amalan yang paling baik, the best. Ahsanun amalan. Dan kemudian yang paling bersih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling bersih di sisi Tuhan kamu, yang paling meninggikan darjat kamu. Maknanya amalan ini juga bukan sahaja yang paling baik, yang paling bersih, tetapi juga yang paling boleh cepatkan, meningkatkan darjat kamu. Maksudnya kita hari ini kalau kita nak benar-benar mendekati Allah, mendekati darjat-darjat yang makin dekat dengan Allah tadi, inilah amalannya. Dan yang lebih baik daripada kamu, daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu berjumpa dengan musuh, kemudian kamu pun memenggal leher mereka, maksudnya berada di medan perang, medan jihad fi sabilillah. Kamu berjumpa dengan musuh dan kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu dalam keadaan berperang. Maka para sahabat bertanya, "Mau ya Rasulullah, apa dia amalan dia? Apa dia amalan dia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu zikrullah azza wa jalla, iaitu kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Dan di sinilah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana zikrullah ini dia lebih baik daripada pelbagai amalan.
amalan yang ada. Jadi kalau kita tengok macam mana dia boleh baik daripada jihad. Jihad tu pun zikir juga sebenarnya. Jadi yang dimaksud kat sini, huraian ni panjang lah. Saya nak sebut kat sini, antara bermaksud ialah apabila kita berzikir kepada Allah, hakikatnya kita berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dalam keadaan taat pada perintah Allah, suruhan Allah. Sentiasa dalam keadaan menjauhi dan menghindari larangan-larangan Allah. Itu maksud zikrullah. Jadi zikrullah ni hakikatnya bukan hanya sekadar kita dengan lidah, dengan hati kita sebut nama Allah, tetapi sebenarnya berada dalam taat itu adalah zikrullah. Sebab itulah Rasulullah SAW menggambarkan zikir ini orang yang mengingati Allah, yang merasai kebesaran Allah, yang merasai bersama Allah, tentu dia akan taat pada Allah. Sebab itu Datuk gambarkan tidak beriman orang yang mencuri, tidak beriman orang yang berzina contohnya. Kenapa? Tidak beriman sebab dia terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia orang Islam. Bukan maknanya dia kafir. Dengan dia mencuri dia kafir, dia berzina dia kafir, tapi maknanya terputus hubungan dengan Allah, zikrullah tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, maksud bila kita kata mujalasah, bagaimana hati kita, fikiran kita, hidup kita, suasana hati kita ini berada di dalam keadaan mujalasah di dalam majlis bersama Allah ini, kita kena faham bahawa sebenarnya proses yang ketiga ini ialah untuk menjinakkan hati kita dengan Allah. Untuk kita mendekatkan hati kita dengan Allah. Jadi proses yang pertama, yang kedua ni baru proses nak buka pintu. Yang pertama nak buka pintu, kita nak tengok tahu apa ni dosa kita, perkara yang menghalang kita, kita nak buka pintu, nak buang daripada hati kita. Perkara yang kedua, kita nak menghadap Allah, baru nak menghadap. Yang perkara ketiga ni, suasana ketiga ni ialah mujalasah, iaitu suasana untuk kita berjinak-jinak dengan Allah, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita jinak, mesra, dekat dengan Allah, dengan hati seseorang yang liar, jauh, terputus daripada Allah, ialah tergantung kepada sejauh mana suasana mujalasah ini berada di dalam kehidupan dia. Bersama dalam majlis Allah. Mujalasah ni bersama dengan majlis Allah. Baik. Jadi, tanda hati itu jinak ataupun dekat dengan Allah ialah apabila mereka sentiasa dalam keadaan berzikir. Maksudnya apabila seseorang hamba Allah itu mudah berzikir, dan zikirnya bukan sekejap, lama. Maknanya lamanya dia berterusan. Dia bukan hanya sekadar sejam, 2 jam, 3 jam. Dia berterusan. Dia berterusan. Jadi tanda hati yang berjinak dengan Allah, yang dekat dengan Allah, yang mesra dengan Allah ini, ialah bila hati itu mudah untuk berzikir dengan lama dan berterusan. Zikrul daim. Jadi zikir yang berterusan. Jadi apabila kita sentiasa dalam keadaan zikir yang berterusan, dalam keadaan kita ni boleh menyebut nama Allah lama kan. Maknanya mula-mula mungkin kita berkira dengan Allah. Kita kata 100 kali, 1000 kali. Lama-lama tak kira dah. Sepanjang masa. Sekejap kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakanlah daripada lepas subuh nak pergi kerja tu, dalam hati kita duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah tak kira dah. Yang berapa banyak, tak kira dah, 1000, 2000, 10,000 kita baca. Lepas tu kita teringat pula Nabi, kita pun baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000, 2000, 3000 kali. Jadi apabila kita boleh berterusan dalam zikir dengan keadaan yang lama tadi, maka itulah bermakna hati kita telah mula mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, dah berjinak dengan Allah. Dah berdekat. Jadi suasana hati ini perlu kita sedar, secara sedar. Kita kena faham. Ini perjalanan hubungan dengan Allah tadi, mesti kita teringat Allah sentiasa. Kata Mustafa Masyhur rahimahullah, dia kata apa? Maksud zikrullah di sini ialah sentiasa dalam keadaan ma'iyatullah, merasai Allah bersama kita. Baik, jadi macam mana nak cek kedudukan kita? Macam mana nak cek kedudukan kita? Nak cek kedudukan kita senang aja. Kita boleh buat ni. Malam ni kita boleh buat dah. Macam mana kita nak tahu kita ni dekat ataupun jauh dengan Allah? Baik, senang saja. Apabila kita bangun tidur, malam-malam nanti kita bangun tidur. Kan, masa hari nak tidur ni. Lepas tidur kita bangun tidur. Lepas bila bangun tidur, apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? Jadi apabila kita bangun tidur malam-malam, nak buang air ke, bangun sebab apa pun tak kira lah, ataupun pagi besok bangun tidur, maka sekiranya kita teringat Allah, lalu kita membaca alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, kita baca doa lepas bangun tidur. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah
menghidupkan aku. Maha suci Engkau. Alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku daripada selepas aku dimatikan, dan kepada Engkau lah aku akan kembali. Maknanya bangun-bangun kita baca alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur contohnya. Jadi bangun dia teringat Allah. Bangun teringat Allah. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Contoh. Jadi kita bangun aja teringat Allah. Bangun aja teringat Allah. Maka itu bermakna hati kita sudah mula berjinak dengan Allah. Hati kita sudah mula berjinak dengan Allah. Belum ada perasaan, mungkin ada, mungkin tak ada. Itu betul bergantung. Tapi dah mula berjinak-jinak. Kita dah mula bangun tidur. Tadi kalau kita bangun-bangun tidur, kita tak teringat Allah. Bangun-bangun tidur, orang yang suka dengan handphone, selalu dengan handphone, bangun tidur, cari handphone dia dulu. Tengok WhatsApp, ada tak orang message dia. Tengok ada apa-apa dalam Facebook dia. Jadi bangun tidur, tengok handphone. Kalau orang yang minat bisnes, bangun tidur cari kalkulator. Nak kira untung rugi semalam. Sebab dalam tidur dia nak mimpi bisnes dia. Jadi kalau orang yang bangun tidur, dia teringat kerja dia teringat WhatsApp dia teringat yang lain, ghair Allah, selain Allah. Maka maknanya hati dia belum lagi berjinak dengan Allah. Ini kita nak cek senang aja. Kita boleh tengok diri kita lah malam ni. Contoh malam ni kan, bangun-bangun, tengok. Kalau kita bangun teringat Allah, kita teringat Allah, kita baca segala puji pada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah Engkau matikan aku. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Contohnya kita dah baca ayat tu. Apa tu doa tu? Ataupun kita baca subhanallah, ataupun kita baca alhamdulillah, atau baca apa saja mengingati Allah. Kalau kita tak hafal doa bangun tidur tak apa, sekurang alhamdulillah, alhamdulillah. Maka itu tanda hati kita sudah mula berjinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita rasa alhamdulillah sungguh-sungguh. Tetapi sekiranya tidak, bangun-bangun cari handphone. Bangun-bangun pergi kencing terus. Bangun-bangun terus tak ingat pun nak sebut alhamdulillah ke bismillah ke nak sebut apa, tak ingat langsung. Maka itu maknanya hati kita masih jauh daripada Allah. Hati kita masih jauh daripada Allah. Dan apa maksud hati kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya bahawa kelakuan kita, kecenderungan kita, fokus hidup kita belum lagi nak mencari redha Allah, belum lagi. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita baca dalam doa iftitah kita tu. Sesungguhnya innas salati, sembahyang aku, kehidupan aku, kematian aku, fokus aku, sebagainya, semua yang ada hidup aku, lillahi ta'ala tadi, kerana Allah tadi, belum berjalan, belum berlaku dalam hati kita. Ini kita boleh cek sendiri. Tak payah orang lain, kita boleh cek. Maka setelah kita bangun, dalam keadaan hati kita tidak mengingati Allah, tidak boleh menyebut nama Allah ketika bangun tidur, sedarlah bahawa hati kita lebih cenderung kepada dunia. Lebih cenderung kepada ghairallah. Kita cenderung kepada apa yang ada yang diberi oleh Allah kepada kita, nikmat dunia, berbanding yang memberi, Tuhan punya nikmat yang ada dapat pada kita. Kita seronok dengan kerja, kita fokus pada kerja, kita tak teringat Allah, terputus. Jadi nak sebut kat sini, ini bagaimana kita nak melihat sama ada kita ni masih lagi dalam keadaan bermujalasah, kita ni dalam keadaan bermajlis dengan Allah. Jadi kalau yang ini tidak ada, tidak boleh nak ingat Allah masa bangun tidur, maka kita kena plan, kena rancang. Supaya dalam hidup kita ni kita memperbanyakkan lagi makna zikrullah. Kita akan bincang besok insya-Allah. Makna-makna zikir tadi. Kita akan bincang, kita akan nak kena melaluinya, latih diri kita. Mula-mula mungkin keras hati kita. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak rasa apa-apa. Hati kita tak rasa apa-apa. Kita cuma boleh sebut lidah mula-mula. Lepas tu lama-lama dia akan hidupkan hati kita. Hati kita pun boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga akhirnya bukan sahaja hati dan lidah, kita boleh merasai perasaan kita. Kita rasa kebesaran Allah, kita rasa kehebatan Allah. Kita rasa kekuasaan Allah pada diri kita. Nikmat Allah, rezeki Allah. Kita rasa la ilaha illallah, merasai.
Bila kita dah mula merasai itu maknanya hati kita akan mula seronok. Hati kita akan rasa seronok dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, yang sentiasa dalam majlis Allah, maka apa sahaja yang berlaku pada hidup dia, dia akan teringat Allah. Bukan saja bangun tidur, tapi segala yang berlaku ketika dia dalam keadaan biasa, maknanya dia tak payah berfikir. Berlaku, contohnya datang musibah, tiba-tiba accident, dia akan sebut Allah. Dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlaku musibah, dia akan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dapat nikmat yang disuka, perkara yang seronok datang, kegembiraan, dia akan sebut Allah. Bila dapat duka, sesuatu yang menduka citakan dia, Allah. Jadi orang yang sentiasa berada bersama Allah di majlis tadi, dalam keadaan apa pun dia akan teringat Allah. Allah bagi dia suka, dia Allahu Akbar. Dia akan sebut Masya Allah. Contohnya. Bila sesuatu yang membimbangkan dia, dia akan Subhanallah. Dia akan tasbihkan Allah. Bila dia nak cakap sesuatu dengan orang, sama dia nak buat perancangan yang Insya Allah. Dia bukan sebut Insya Allah ni sebab dah terbiasa dengar orang sebut Insya Allah. Dia pun sebut. Tak. Dia sebut dengan hati dia, rasa. Semua ni dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, kudrah iradah Allah. Jadi ini nak sebut kat sini, bagaimana apabila tanda-tanda kita ni telah mula sentiasa dalam keadaan mujalasah, hati kita dalam keadaan mujalasah ini, semua peristiwa yang berlaku pada kita, kita akan teringat Allah. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum lagi benda tu, ataupun mungkin separuh-separuh, masa kita gembira je kita sebut Allah. Masa kita susah tak boleh sebut Allah. Maka maknanya kita kena pertingkatkan lagi zikir kita, zikir kita insya-Allah. Dan tidak akan dapat berjinak seseorang itu dengan Allah, ataupun bermesra seorang itu dengan Allah, taqarrub seorang itu dengan Allah, dekat dengan Allah, melainkan setelah dia banyak berzikir pada Allah. Jadi kunci mujalasah ini yang pertama ialah zikrullah. Jadi tak boleh lari tuan-tuan dan puan-puan. Sebab zikrullah ni dia akan membersihkan hati kita. Menajamkan mata hati kita. Jadi dalam hati kita ni ada mata hati. Hati, dia ada mata hati. Mata hati inilah yang akan membuat keputusan. Dalam hati kita ni ada hati. Ada roh kita, ada hati ni. Jadi yang buat keputusan ialah mata hati kita. Mata hati kita akan buat, ini bagus. Dia pun bagi cadangan pada hati. Hati ikut saja. Hati ikut saja. Mata hati inilah, basirah ni. Baik. Ya sebab itulah kita lihat, kita tidak akan dapat mendekatkan hati kita, mata hati kita dengan cahaya Allah ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bila kita sebut zikir mesti ada wirid. Mesti ada wirid. Wirid ni maknanya apa maksud wirid? Wirid maknanya semua amalan sunat, semua amalan, bukan amalan wajib. Amalan wajib memang kena buat, dia tak ada wirid dah, dia memang kena buat. Semua amalan sunat yang kita lakukan secara istiqamah berterusan. Dalam keadaan berjadual. Kita jadualkan dalam diri kita. Dan dalam keadaan kita tetapkan kuantitinya. Minima kuantiti contoh. Kita buat sentiasa berterusan. Maka barulah dinamakan sebagai wirid. Wirid ni maknanya contohnya, apa benda yang baik. Contohnya, ketika manakah zikir yang terbaik tadi? Zikir terbaik ketika mana? Tuan-tuan perempuan rahmatullah. Zikir yang terbaik ialah solat. Solat tu zikir yang terbaik. Sebab itulah Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa aqimis salah. Aqimis salah tali zikri. Kamu dirikan solat untuk mengingati aku. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Kalau kita nak latih diri kita berzikir ni, kita kena sedar. Bila kita semayang, contoh solat. Allah, kita mula dengan solat tu, kita mula dengan taubat. Kita berwuduk. Membersihkan diri kita daripada hadas besar, hadas kecil. Taharah. Kita bersihkan diri kita ni, maknanya kita bertaubat. Mula kita dah mufatahah, kita telah membuka diri kita kepada Allah. Kemudian dengan rasa kita muwajahah, kita menghadap Allah. Nak sebut ni dalam solat. Solat ni semua berlaku, Jadi kemudian mujalasah. Apa maksud mujalasah ni? Kita berada dalam keadaan mengingati Allah. Berada dalam keadaan salah satunya zikir. Asas dia. Maka kita tengok dalam solat, daripada kita takbir, kita niat, kemudian kita takbir Allahu Akbar, tidak ada satu saat pun melainkan mesti mengingati Allah.
Kita mulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita kan. Kita baca pelan-pelan. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Kita baca doa iftitah. Habis doa iftitah, kita tak ada tunggu-tunggu, terus baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah sampai habis. Habis baca Fatihah, tak ada tunggu-tunggu, tak boleh nak fikir-fikir apa, tak ada dah. Terus baca kan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kalau kita baca surah Ikhlas. Kan? Habis saja baca surah, tak boleh kita duduk lama-lama fikir-fikir menerawang apa, tak boleh. Tak boleh. Kita kena terus Allahu akbar raqaq. Raqaq tu pun Allahu akbar, ingat Allah. Kemudian kita membaca zikir ketika raqaq, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan? Ataupun subhana rabbiyal azim and wa bihamdi. Jadi kita baca kemudian sami Allahu liman hamidah, habis kan Allahu akbar, tidak ada. Ya, cuma ada tok maknina, berhenti sekejap, tenangkan kita. Kita tenang tu maknanya apa? Bila kita sebut sami Allahu liman hamidah, bila kita tenang tu, tenang maknanya kita nak rasa seronok, gembira bersama Allah. Rasa takjub, rasa besarnya Allah. Kita ke tengah-tengah iktidal tu, kita rasa besarnya Allah. Kita rasa kerdil ni kita. Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Contohnya, betul-betul terus Allahu akbar. Tumakninah ni tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Jadi sebab itulah kita nak tengok di sini bagaimana kan mujalasah yang terbaik dalam solat. Dalam solat. Di mana dalam solat tidak ada walaupun satu lahzah, walaupun satu ketika, satu detik. Bukan saat detik. Lahzah. Walaupun satu detik kita terputus daripada Allah. Tidak ada. Bila terputus daripada Allah, lalai kita. Itu maknanya lalai. Sebab tu Allah gambarkan aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Masa panjang solat itu mengingati Allah. Jadi lagi banyak lalai kita, maka sebenarnya lagi rosak solat kita. Lagi banyak kita mengingati Allah sepanjang masa, memang fokus pada Allah sahaja. Maka pada masa itu lebih khusyuklah, lebih dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita lihat di sini kita kena menghayati akan zikrul daim ataupun zikir yang berterusan ini. Ini disebut mujalasah yang pertama. Kenapa tuan-tuan kita perlukan perkara ini? Kerana inilah yang akan membersihkan hati kita. Yang akan menghidupkan hati kita. Jadi zikrullah ni peranan dia supaya hati kita hidup, boleh rasa, boleh merasai kasih sayang Allah, boleh merasai kebesaran Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ini tak rasa lagi kasih sayang Allah, tak rasa lagi kebesaran Allah, maka banyakkan zikir. Zikir ni saya sebut tadi, segala perkara yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dikira zikir. Tetapi bukan ibadah yang kosong, ibadah yang hatinya terikat dengan Allah. Hatinya terikat dengan Allah. Kita rasa Allah bersama kita. Baik. Jadi mujalasah ini dia bermula dengan zikir, dan zikir itu adalah merupakan suasana kita terikat dengan Allah dalam sekejap ketika. Kalau kita tak biasa, tuan-tuan, kita kena amalkan zikir. Saya minta tuan-tuan buat selain daripada Quran yang kita baca dah, selain daripada sembahyang fardu, selain daripada sembahyang sunat, selain daripada puasa dan sebagainya, kita nak kena ada zikir. Afdalu zikr, kan? Zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Ini hadis sahih. La ilaha illallah. Kita dah sebut dah sebelum ni. Jadi kena ada. Berapa tuan-tuan? Mulalah dengan berapa yang kita mampu. Target minima 1000 satu hari, 1000 minima. Siang ke malam ke ikutlah. Kemudian begitu juga dengan selawat, targetlah 1000. Begitu juga dengan istighfar, targetlah 1000. 3000 dah. Lain. Macam banyak 1000 ni kan, tak banyak tuan-tuan, sekejap je, cubalah. Kalau kita buat mula-mula rasa berat, rasa banyak, memang sebab kita tak biasa. Hati kita ni masih lagi tidak ada cahaya-cahaya. Jadi bila lama-lama kita buat, Allah akan bagi cahaya. Percayalah, bila Allah dah bagi cahaya, kita rasa lazat berzikir. Sehingga kan hati kita ni tak putus berzikir.
Sebab apa? Apa hakikat zikir, tuan-tuan? Ni kita kena tahu. Hakikat zikir, tuan-tuan, sebenarnya bukan kita yang bercakap, yang berzikir itu. Hakikat dia. Bila kita boleh sebut la ilaha illallah, bukan dengan lakonan. Bukan dengan ikut orang, tak. Kita sebut la ilaha illallah, lidah kita sebut, hati kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hakikatnya kemampuan kita menyebut la ilaha illallah dengan lidah, dengan hati tadi adalah daripada Allah. Hakikatnya Allah yang bagi. Kita boleh sebut. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, apabila seseorang itu menyebut nama Allah dalam hatinya, dalam fikirannya, maka dia tidak akan binasa. Tapi kita nak kena rasa taufik daripada Allah. Jangan kita rasa kita yang sebut la ilaha illallah tu. Aku yang berzikir. Aku yang sebut la ilaha illallah. Aku yang sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku yang sebut dalam hati aku la ilaha illallah. Kita rasa kita. Jangan. Betul, kita yang menyebut. Tetapi hakikatnya taufik daripada Allah. Kita nak rendah diri. Bila kita sebut nama kita sebut zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati kita nak rasa zikir ni Allah bagi kita sebut. Allah bagi kita sebut dalam hati kita. Rasa keagungan Allah dalam hati. Kita nak rasa Allah yang bagi. Ini taufik daripada Allah. Ini rahsia. Bila kita merasai itu, tuan-tuan, kita latih macam itu, lama-lama la ilaha illallah tak hilang dah daripada hati kita. Sebab bila kita rendah diri pada Allah, ya Allah, bukan aku yang berzikir, engkau yang berzikir. Bukan aku yang menyebut nama engkau dalam hati, engkaulah yang menyebut. Maknanya Allah memberi kekuatan pada kita. Allah yang mengizinkan. Allah yang memberikan taufik pada kita. Kita rendah diri. Aku ni nak sebut nama Allah pun tak mampu. Melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Maka bila kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya yang memuji diri dia sendiri melalui kita. Maka ketika itu rendah diri kita, tawaduk kita, tadaruk kita pada Allah akan menjadi asbab kan kekuatan istiqamah daripada Allah. Allah akan bagi kekuatan untuk istiqamah. Sebelum ni kita ingat kita yang menyebut. Betul, kita sebut. Dari sudut fahaman syariatnya dan fizikalnya memang kita yang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun hati kita sebut la ilaha illallah. Kita kata kita. Tapi hakikatnya taufik menyebut tu, kita boleh mampu menyebut itu daripada Allah. Dan hati kita boleh menyebut dengan perasaan tadi daripada Allah. Semuanya. Inna lillah. Semua daripada Allah. Maka bila kita rasa perasaan kita macam tu, maknanya kita rendah diri pada Allah. Ya Allah, aku tak layak nak menyebut namamu. Hanya engkau lah yang layak menyebut namamu. Maka Allah mengilhamkan pada kita menyebut nama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita rasa Allah yang bagi kita kekuatan untuk menyebut nama tadi. Maka dengan rendah hati kita tadi, kita berzikir pada Allah. Dengan tadaruk kita, dengan sifat kita hamba yang lemah tadi, Allah yang memberikan rahmat tadi, Allah yang memberikan taufik tadi, maka rendah diri tadi akan menjadi asbab, akan menjadi satu kekuatan. Allah akan memberikan kita satu kekuatan untuk istiqamah dalam amalan. Jadi hakikat kita seseorang itu boleh istiqamah di dalam amalan bukan sebab dia kuat. Bukan sebab dia pandai. Bukan sebab kita ni terror, kita ni hafal Quran, hafal semua. Bukan sebab kita. Tetapi Allah yang bagi kita taufik. Allah yang bagi kita kekuatan, kemampuan untuk berzikir, untuk solat, untuk beribadah, untuk buat baik. Allah yang bagi. Bila kita rasa dalam hati kita bahawa Allah sebenarnya segala-galanya milik Allah, segala-galanya daripada Allah, maka ketika itulah kita rendah diri pada dia. Bila kita rendah diri pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah akan menetapkan perkataan huwa Allah. Setengah-setengah ulama zikir ni sampai peringkat hu Allah, maknanya zikir pernafasan dia. Nafas dia, sedut nafas, hu. Daripada perkataan huwa. Allah, dia hembus nafas, Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Bila dia sedut kata hu,
Allah, bila dia hembus nafas, Allahu, Allah. Maknanya setiap nafas berzikir. Siapa tu hu? Huwa, ha, waw. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Kan? Kita baca ayat kursi, kita baca surah Al-Hasyr. Allahu. Kan? Huwallahu. Siapa huwa tu? Dia tu. Dia tu Allah. Huwa. Hu. Allah. Sedut nafas. Hu. Allah. Hembus nafas. Allahu. Allah. Maknanya lepas daripada la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni panjang. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada kemuliaan melainkan Allah muliakan. Tidak ada rezeki melainkan Allah. Ini mula-mula memang kita kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai satu peringkat apabila kita telah menghayati la ilaha illallah tadi. Sampai peringkat kita nak rasa nafas kita, tuan, ulama-ulama kita mengajar kepada kita. Sampai peringkat setiap nafas itu adalah zikir. Allah, Allah. Tapi benda ni semua perlu masa lah, tuan-tuan. Saya cuma nak sebut sini. Bagaimana mengingati Allah itu sampai peringkat setiap dan hembusan nafas adalah zikrullah. Setiap denyutan nadi adalah zikrullah. Ini maknanya orang yang telah mula bermujalasah, telah mula bersama-sama dengan Allah dalam menghadirkan dirinya dalam majlis Allah. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, firman Allah di dalam hadis qudsi, aku bersama-sama dengan majlis mereka yang berzikir padaku. Jadi kita nak tengok sini. Sebab tu tuan-tuan, kita kena memperbanyakkan zikir. Dan zikir tadi, insya-Allah kita akan perdalamkan lagi maksud zikir tadi sehingga kita dapat menghayati. Tapi maknanya, kalau hati kita masih belum lagi terikat dengan Allah. Contohnya, Allah uji dengan kesusahan. Perkataan pertama, benda pertama, perkara pertama yang kita ingat, Allah. Allah bagi nikmat, nampak rezeki. Katakanlah ada makanan, orang jamu kita makan. Perkara yang pertama, Allah, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi apabila itulah perkataan kita, respon kita, hati kita rasa begitu, maka bermakna kita telah mula berjinak-jinak dengan Allah, bermesra dengan Allah. Kita mula mendekati Allah. Ini maksud mujalasah yang pertama. Suasana hati yang sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dalam keadaan apa, makan pun teringat Allah, tidur pun teringat Allah, bangun malam, bangun daripada tidur dia teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Dibaca doa. Okay. Kemudian perkara yang kedua dalam mujalasah ni, tuan-tuan dan puan, yang kita kena faham bahawa ada dua asas dalam mujalasah ni, ialah kita tafakkur, berfikir. Jadi zikir sahaja dia tidak akan cukup. Zikir untuk kita nak merasai, mendekatkan diri kita dengan Allah, itu zikir. Takarub. Kita sebut Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang dekat dengan kau, yang takarub dengan kau. Ya Allah, termasuk orang-orang yang muqarrabin. Kita doa. Jadi nak jadi orang muqarrabin ini, para ulama menggambarkan kepada kita, ialah dengan zikrullah. Kerana hati yang berzikir, hati yang hidup, dan hati itu boleh merasai perasaan bersama Allah. Ini penting, tuan-tuan. Ini penting. Saya teringat salah seorang guru saya, Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Apabila dia dipenjarakan di Mesir, dah meninggal dah dia. Umur dia masa meninggal tu 80-an. Dipenjarakan di Mesir. Dia kena seksa teruk. Teruk dia kena seksa. Sampaikan telinganya dimasukkan cacing. Cacing dimasuk dalam telinga. Sakitnya tu, tuan-tuan. Kalau seekor semut yang kecil masuk dalam telinga kita, berjalan pun dah rasa sakit. Apa lagi cacing. Masuk sampai tembus dia punya gegendang telinga dia, tembus, bocor, pecah. Tuan-tuan, sakitnya bukan kepalang. Dua-dua telinga dia pekak. Terpaksa pakai alat bantuan pendengaran. Jantung dia tembak dengan elektrik. Dia tembak dengan elektrik jantung dia. Sehingga jantung dia sekejap kuat, kejap rendah. Kejap kuat tinggi, kejap rendah. Tak stabil, irregular. Macam-macam lagi lah, tumbuk. Kuku dicabut. Apa kesalahan dia, tuan-tuan? Dia bukannya mencuri, mengompak, bunuh orang. Bukan.
Kesalahan dia mengajar Quran. Dia salah seorang pensyarah daripada Al-Azhar. Mengajar Quran. Kesalahan dia mengajar Quran. Dan tidak ada kesalahan ajaran sesat. Tak ada. Tangkap macam gitu je. Nak cerita sejarah dia kena tangkap tuan-tuan. Ada satu buku. Seorang sahabat dia tulis tentang sejarah dia kena tangkap. Satu buku lah. Ulama. Seorang alim. Seorang yang alim. Ketika dia diseksa teruk. Tuan-tuan. Seksa teruk. Daripada pagi sampai petang. Diseksa, dipukul dan sebagainya. Kukunya dicabut. Dua tapak tangan, dua tangan dicabut. Kaki dicabut. Berdarah. Ketika berdenyut-denyut. Dia kembali kepada sel. Dibawa oleh orang yang menyeksa. Dia patah balik kepada sel tempat dia. Kawan dia Mustafa Masyhur rahimahullah. Pandang sahabat dia. Semua sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan dia semua pandang. Melihat. Berjalan terketar-ketar Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Jalan terketar-ketar. Kemudian dia bawa masuk dalam. Dia dudukkan. Kemudian mulut dia, lidah dia tidak habis-habis sebut Allah, Allah, Allahu, 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 Allah. Kemudian ditanya oleh Mustafa Masyhur rahimahullah. Dia kata, wahai sahabatku, adakah engkau merasai bahawa ketika engkau diseksa oleh mereka, orang komunis lah, sosialis lah, walaupun orang Arab tapi sosialis, adakah kau merasai Allah melihat engkau? Maka dia kata, dia tengok muka wajah sahabat dia ni, Muta'al Al-Jabari, dia kata, Alhamdulillah Syekh, kata, wahai sahabatku, terima kasihlah engkau ingatkan aku pada Allah. Sungguh aku tak terlepas, ucap Allah ni tak terlepas daripada hati dan dia punya lidah dia. Tetapi bila sahabat dia mengingatkan dia tentang Allah tadi, dia kata seolah-olah, dia kata yang jari dia yang berdenyut-denyut sakit sebab kena cabut kuku. Hilang sakit, rasa sejuk. Yang dada dia dah berdebar-debar, dah jadi macam tak betul, dah irregular tu. Macam nak kena sakit jantung tu. Kuat, jadi kuat. Dia kata bila sahabat mengingatkan aku tentang Allah, walaupun dia duduk sikit tadi, kan, maka aku rasa kuat. Alhamdulillah. Semua cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua pegang dia, picit-picit dia, hurut-hurut dia sikit. Kemudian masing-masing semua berdoa. Ini tuan-tuan, hakikat orang yang berada dalam keadaan zikrullah. Banyak lagi lah nak tahu cerita ulama-ulama kita yang kena seksa banyak. Imam Ahmad kena seksa teruk. Imam Syafi'i kena seksa teruk. Semua imam-imam kena seksa, pakat-pakat kena seksa semua. Kenapa? Kerana itulah antara hakikat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada mereka yang berpegang dengan kebenaran akan ada masanya kesusahan-kesusahan begitu. Masing-masing lah. Baik. Jadi yang kedua tuan-tuan, macam mana kita nak mengenal Allah? Yang tadi itu nak dekat dengan Allah. Maksudnya zikir akan mendekatkan kita dengan Allah. Mujalasah dua saya kata. Yang pertama zikir, yang kedua fikir. Mujalasah yang pertama ialah zikir. Zikir nak jinakkan hati kita dengan Allah. Kita rasa Allah bersama kita. Jadi bagaimana pula dengan berfikir? Maka untuk kita mendekati Allah satu peringkat, nak kenal Allah satu peringkat yang lain. Nak kenal Allah makrifat tadi, nak mengenal Allah, kita tidak akan mengenal Allah melainkan kita kena berfikir. Jadi tak cukup dengan sekadar zikir, mesti ada berfikir. Fikir akan melahirkan ma'rifatullah. Zikir dia rasa dekat dengan Allah. Tapi dia belum lagi boleh nak kenal Allah. Dia cuma kenal dengan rasa. Begitu. Tapi dia nak kenal dengan rasa dan dengan berfikir. Dengan akal dia. Maknanya dua-dua ni nak kena fungsi. Maka bila berfikir, secara terus-menerus. Jadi bukan saja zikir terus-menerus. Tetapi berfikir juga terus-menerus. Maka akan menghasilkan ma'rifatullah yang mantap. Akan melahirkan ma'rifatullah. Kita akan mula mengenal Allah. Jadi kita kena berfikir. Berfikir ni termasuk tafakkur. Tajuk tafakkur ni tajuk khas. Tapi saya nak sentuh sikit pada malam ni. Supaya kita boleh buat bekal. Faham majalis. Mujalasah ini. Macam mana kita nak bermula mujalasah dengan Allah. Hati kita tadi. Jadi bagaimana kita nak mengenal Allah? Kita nak mengenal Allah ialah dengan kita berfikir. Bagaimana nak melembutkan hati kita dan untuk mengenal Allah? Dengan berzikir. Jadi orang tu kalau dia guna akal aja,
tak guna zikir, dia tidak akan, hati dia tak akan kenal Allah. Jadi macam mana dia nak mengenal Allah? Maka dia kena berzikir, nak lembutkan hati dia, nak bersihkan hati dia, nak hidupkan hati dia, dan kemudian kena berfikir. Bila dia berfikir, maka dia akan mencapai kepada makrifat, dia akan mula kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena memperbanyakkan berfikir. Bukan zikir saja, tapi berfikir. Baik, macam mana nak berfikir? Malam ni saya nak buat satu perkara tentang fikir. Ni benda yang paling basic kita kena ajar anak-anak kita. Benda ni benda yang paling basic, tuan-tuan. Berfikir. Yang paling asas. Bagaimana yang disebutkan? Saya tak pasti sama ada ini adalah hadis Nabi ataupun nanti saya akan cek balik. Tapi saya dapat perkataan ini cukup penting. Apa dia? Ma minallah ilaina wa ma minna ilallah. Kita kena berfikir apa? Yang pertama, kita kena berfikir apa yang Allah berikan pada kita. Apa yang Allah berikan pada kita. Ma minallah. Apa yang Allah berikan pada kita, ilaina, kepada kita semua. Jadi yang pertama, berfikir ni, tuan-tuan, apabila kita melihat sesuatu di depan kita, tak kiralah apa. Tertambahan lagi perkara itu rezeki pada kita. Benda yang kita dapat. Yang orang punya. Yang kita dapat. Yang ada kat kita. Maka kita nak kena berfikir, apa yang Allah berikan pada kita. Wa ma minna ilallah. Dan apa yang kita persembahkan untuk Allah. Ini dua benda kita kena didik diri kita dan anak-anak kita untuk berfikir. Barulah kita boleh kenal Allah dan barulah kita boleh sayang Allah. Ini kemuncak dia, sayang pada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita apa? Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita kehidupan, umur, Allah berikan kepada kesihatan. Kita tengok makanan, kita nak sarapan pagi, ini minallah, daripada Allah. Makanan daripada Allah. Allah bagi kita makan. Bukan saja Allah bagi kita makan, Allah bagi selera makan. Ada orang makanan sedap, tapi tak ada selera nak makan, dia sentuh sikit, dah tak larat nak makan, tak sedap. Bukan tak sedap, selera makan tak ada. Allah bagi kepada kita bermacam-macam nikmat. Bermacam-macam nikmat. Jadi yang pertama sekali, apa yang kita kena fikir, tuan-tuan, ialah ma minallah ilaina. Apa yang Allah bagi pada kami, pada kita. Apa yang Allah bagi pada kita, nombor satu. Jadi maknanya, tuan-tuan, bila kita melihat sesuatu di depan mata kita, kita duduk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun apa saja zikir kita. Kita melihat rezeki, kita melihat kereta kita, melihat rumah kita, melihat anak-anak kita, keluarga, kawan-kawan kita, melihat kerja, pekerjaan kita, kita melihat semua, maka kita nak kena berfikir, ini semua Allah bagi pada kita. Berfikir. Ini benda paling asas. Kita melihat makanan, kita nampak dia punya vitamin dia, dia punya dietary dia, dia punya kesihatan dia, kita tak nampak. Ini makanan ni Allah bagi kita. Ni tuan-tuan. Ini berfikir yang paling asas untuk berada dalam mujalasah tadi. Hati kita boleh rasa. Jadi bila kita melihat sesuatu, kita nak berfikir minallah, daripada Allah, ni daripada Allah, ni daripada Allah. Dan kita teruskan berfikir pemberian Allah. Anugerah Allah kepada kita. Semua ni anugerah Allah belaka. Barulah kita kenal Allah. Baru kita kenal Allah. Allah bagi mata, Allah bagi telinga. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Baru kita rasa terima kasih ke Allah. Kalau kita tidak berfikir, kita tak rasa. Sebab tu kita kena didik anak-anak kita. Nak kena rasa. Apa yang Allah bagi pada kita nak. Allah bagi kita makan, minum, umur. Allah bagi kita. Nak kena rasa. Kena ajak bincang lah pelan-pelan lah kan. Satu-satu kita latih. Satu-satu. Sampai akhirnya lepas tu yang kedua. Apa yang kita persembahkan pada Allah. Apa pula yang kita persembahkan pada Allah. Allah dah bagi pada kita mata. Maka apa yang kita nak persembahkan pada Allah. Sebagai hamba. Kita berfikir.
Maka ketika itulah kita melihat mata kita dalam cermin, kita tengok mata, maka kita nampak macam mana nak taat pada Allah dengan mata kita. Mata kita ni Allah bagi. Macam mana nak taat pada Allah. Mata nak taat pada Allah. Macam mana telinga nak taat pada Allah. Macam mana mulut nak taat pada Allah. Bagaimana mulut nak taat pada Allah. Kita diberi kesihatan. Pergi jogging, pergi naik basikal, pergi hari ini macam-macam. Nak kesihatan. Allah bagi kita sihat. Macam mana kesihatan untuk taat kepada Allah. Bagaimana kita nak persembahkan harta kita nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita berfikir. Barulah hati kita, pemikiran kita dalam keadaan mujalasah. Dalam keadaan suasana untuk mendekati Allah, kenal Allah. Kalau tak, kita tak kenal Allah, tuan-tuan. Kita ingat mata ni kita punya. Kita ingat harta ni kita punya. Kita ingat anak-anak tu kita punya. Jadi anak-anak bila dah besar, anak-anak tak bagi kita duit. Kita kata anak derhaka. Tak. Adakah kita bela dia? Kita bela dia supaya dia bagi duit kat kita. Kita bela dia kerana Allah. Kita nampak. Kenapa kita tidak berfikir? Baik. Jadi kita fikir sekarang ni apa yang Allah bagi dan apa yang kita persembahkan. Maka kita ni kita berfikir, tuan-tuan. Inilah dia punya kuncinya. Bila kita mula berfikir, maka ketika itulah kita akan buat perbandingan. Maka kita akan dapati taat kita sangat kurang berbanding nikmat yang Allah bagi. Kita semayang tak? Sembayang. Kita puasa. Kita baca Quran. Kita berzikir. Kita tolong orang, sedekah, infak. Kita ingat kita dah buat benda yang besar. Tak, rupanya taat kita tu berbanding dengan nikmat yang Allah bagi terlalu banyak. Dan kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh buat amal soleh ni pun dengan izin Allah. Dengan taufik Allah. Allah bagi pada kita kekuatan dan kemampuan. Maka kita akan dapati bila kita berfikir tentang nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita bandingkan pula dengan taat yang kita buat. Tak kiralah taat apa. Selamanya kita akan rasa taat kita sentiasa kurang. Sentiasa sedikit. Sedangkan nikmat kita semakin bertambah-tambah. Setiap hari bertambah, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Kita hidup ni. Besok, malam ni kita tidur. Besok pagi kita bangun. Adakah kita menghirup udara yang sama? Oksigen yang sama? Tak, tuan-tuan. Oksigen lain. Oksigen yang kita guna semalam, dah masuk dalam badan kita, dah jadi karbon dioksida. Dah bertukar menjadi zat dalam badan kita. Dia tak keluar dah sebagai oksigen. Besok pagi, Allah bagi oksigen baru. Allah bagi air yang baru. Walaupun air, hari ini kita minum air sirap. Besok minum air sirap juga. Tapi air sirap yang lain, tuan-tuan. Air sirap yang baru, bukan air sirap semalam. Nasi yang baru. Udara yang baru. Minuman yang baru. Kesihatan yang baru. Kesihatan kita ingat sama. Dah Allah sentiasa memperbaiki. Kalau kita tengok sel-sel kita ni, dia bertukar. Dia hidup, dia bertukar. Dia mati, dia keluar, hidup pula sel yang lain. Tuan-tuan, rahmati Allah, kita akan dapati setiap hari bertambah-tambah nikmat Allah pada kita. Setiap hari kita menghirup udara yang baru, makan makanan yang baru, pakai pakaian yang baru, hidup dengan kehidupan yang baru, modal kehidupan kita bertambah-tambah. Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Tapi kita masih tak cukup taat. Allah bagi nikmat, kita tak taat pada dia. Bagi mata, kita guna mata nak melihat perkara yang Allah haramkan. Kita guna telinga untuk mendengar perkara yang Allah haramkan. Kita guna lidah untuk menyakiti orang lain. Mengumpat fitnah. Kita menggunakan lidah untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita berfikir, maka kita akan dapati, ya Allah, rupa-rupanya Engkau bagi aku nikmat yang banyak, tapi taat aku yang aku persembahkan pada Engkau sedikit sangat. Bermalas-malas dengan kebaikan, bermalas-malas dengan perjuangan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, bukanlah je bermalas, kita lalai, mengizinkan diri kita lalai dengan maksiat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, orang yang berfikir itu, maka dia akan rasa satu benda. Apa dia rasa? Ya Allah, sesungguhnya aku sentiasa kurang dalam taat pada Engkau. Engkau bagi satu nikmat, tapi aku tak bersyukur. Aku gunakan nikmat untuk menentang Engkau, melakukan maksiat haram.
benda-benda yang kau murkai, ya Allah, ya Allah, tapi engkau tetap beri nikmat padaku. Engkau tetap anugerah padaku. Walaupun kita gunakan mata kita untuk maksiat, tetapi besok masih lagi mata diberikan oleh Allah untuk melihat. Allah tak cabut mata kita, tak butakan mata kita, tak pekakkan telinga kita. Allah masih memberi nikmat. Maka bila kita berfikir, timbul dalam hati kita, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi. Engkau lah yang Maha Menyayangi. Sesungguhnya kasih sayang Allah tidak berubah pada kita, walaupun kita tidak taat sepenuhnya kepada Allah. Masa itulah bila kita berfikir, kita mula mengenal Allahu Akbar. Engkau lah ya Allah yang berhak untuk aku sanjung, yang berhak untuk aku puji, yang berhak untuk aku ibadah, melaksanakan ibadah ya Allah dengan nikmat yang kau bagi tiap masa bertambah. Tapi aku tidak taat pada Engkau sepenuhnya. Masih ada dalam hati aku rasa nak mengagungkan yang lain daripada Engkau ya Allah. Maka ketika itulah kita pun mula mengenal Allah Maha Penyayang, Maha Pemberi. Maka kita mula mengenal Allah. Dan bila kita kenal Allah dengan keadaan yang demikian, dengan hati, mengenal Allah dengan hati yang hidup tadi, dengan zikrullah tadi, dengan hati yang lembut tadi, maka akan timbul perasaan sayang pada Allah. Kenapa kita tak sayang Allah, tuan-tuan? Kerana kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah. Dan cinta kepada Allah ini sebenarnya sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh mana hati kita itu hidup dan akal kita mengenal Allah. Sebab itulah apabila kita menyebut kita berada dalam majlis Allah, menyebut dalam majlis Allah, maka majlis Allah ni maksudnya kita ada hati yang lembut dan ada akal yang berfikir. Hati yang lembut berzikir dan akal yang sedar dan berfikir. Maka di situlah akan timbul perasaan kasih sayang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tabiat hati manusia. Manusia ni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi hati manusia, tabiatnya, fitrahnya akan sayang kepada orang yang berbuat baik padanya. Kenapa seorang itu sayang pada mak ayah dia? Kerana mak ayah dia buat baik pada dia. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya mesti ada hati. Mesti hatinya lembut, hatinya hidup, hatinya bersih. Hati yang sihat. Kalau hatinya hidup, sihat, bersih, baru dia boleh rasa sayang. Begitulah kita hari ini. Kita baru boleh rasa sayang pada Allah setelah kita berfikir tadi, kan? Apabila hati kita bersih, lembut, hidup tadi. Tapi kalau hati kita sakit, buta, mati, tertutup hati kita tadi, banyak mana pun kita berfikir, banyak mana pun Allah bagi nikmat pada kita, kita tidak akan peduli. Seperti orang yang diberikan air susu, kemudian dibalas dengan tuba, dengan racun. Tuan-tuan rahmat Allah Taala nak ajak tuan-tuan berzikir dan berfikir pada majlis Allah ini, untuk kita merasai. Cuba kita fikir tuan-tuan, Allah sayang kat kita ni tuan-tuan. Kita bayangkan hari ini kalau kita bandingkan taat kita dengan nikmat Allah, sentiasa kita kurang. Sentiasa kita kurang. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, tiap-tiap hari kalau Allah berniaga dengan kita, rugi. Allah bagi capital, rugi. Bagi capital, rugi. Modal, kesihatan, harta, rezeki, semua ni modal kita hidup kan? Tiap-tiap hari rugi. Kita tak taat sepenuhnya pada Allah SWT. Ada je dosa kita buat. Ada je lalai kita buat. Ada je malas kita. Berlengah-lengah kita dalam kebaikan. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau nak ikutkan sungguh-sungguh, kalau kita lah yang bagi seseorang untuk meniaga capital, tiba-tiba rugi. Sepanjang hidup kita sentiasa dalam keadaan rugi, tentulah kita dah berhenti dah, tak bagi dah. Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kita buat jahat kat dia, buat durhaka kat dia, kita tak taat pada dia, kita buat benda yang dia larang. Tetapi dia sayang pada kita, tetap dia bagi nikmat. Dia bagi peluang untuk bertaubat. Ini Allah Maha Penyayang.
Allah Maha Penyayang. Maka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itulah perkara yang akan membawa kita mengenal Allah, kemuncak kepada kenal Allah. Hati itu akan rasa sayang pada Allah. Inilah tuan-tuan mujalasah. Ini adalah mujalasah yang saya nak sentuh pada malam ini. Saya harapkan tuan-tuan puan-puan sekalian, termasuk diri saya, marilah sama-sama kita memahami akan hakikat hati dalam perjalanan untuk mendapat hidayah Allah. Mesti hati itu dalam keadaan sentiasa berzikir dan berfikir. Saya dah cerita panjang lebar tadi. Kalau tuan-tuan rasa ni, tolong ulang balik, tengok balik sebab rakaman kan. Tengok balik. Cuba teliti satu persatu poin-poin yang saya bagikan dan sampaikan pada anak-anak, sampaikan kepada keluarga kita supaya anak-anak kita boleh kenal Allah. Supaya anak-anak kita kenal Allah, tak kira lah dia kecil lagi ke dah besar. Ada setengah-setengah sebahagian daripada kita ni dah warga emas. Kan, kita dah 40-an ke atas. Sebahagian besar daripada kita ni mungkinlah, saya tak pasti. Kan. Jadi anak-anak dah besar, dia kata, macam mana ustaz, anak-anak dah besar? Tak apa, anak-anak besar ajak dia fikir. Ajak dia zikir. Mulakan dengan zikir dan fikir. Mudah-mudahan hatinya lembut. Mudah-mudahan dia mula kenal Allah. Jadi bila ada zikir dan fikir ini, kan, kita masukkan pula yang mufatahah dan yang depannya muwajahah tadi. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada rezeki kita akan sambung besok. Bab tajuk ini, mujalasah ini, ada beberapa perkara. Saya nak urai sedikit kepada tuan-tuan tentang hadis yang saya baca tadi. Iaitu amalan-amalan yang digambarkan oleh Allah yang paling baik. Lebih baik daripada yang ada saya sebut ada kan, banyak ni. InsyaAllah saya akan urai sikit. Kita akan completekan tajuk mujalasah ini supaya kita faham sungguh-sungguh hakikat mujalasah. Dan insyaAllah lepas tu kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita memahami proses. Yang penting proses. Bukannya ilmu sahaja. Ilmu ni satu peringkat. Proses satu peringkat. Kemudian kita nak melaksanakan proses satu peringkat yang lain. Kemudian kita nak menyampaikan kepada orang lain satu peringkat yang lain. Kemudian kita nak mempertahan istiqamah dengan proses satu peringkat yang lain. Sampai mati. Sebab tu tuan-tuan kita kena ada kan, mujahadah. Dan kita kena ada riyadah. Riyadah ni latihan. Latihan insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah kita semangat pada malam ni, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita sedikit yang benar yang ada pada perkongsian pada malam ni, mudah-mudahan menjadi satu jalan untuk kita lebih seronok lagi nak mengenal Allah. Kita nak kena seronok tuan-tuan sebab Allah pilih kita. Allah pilih kita. Insya-Allah. Baik, insya-Allah kita tangguh dengan doa Rabitah. Insya-Allah tuan-tuan, saya akan cuba besok malam. Insya-Allah saya akan cuba besok malam. Sebab saya besok travelling, tapi saya insya-Allah saya cuba balik sini, sampai di rumah sebelum waktu inilah. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sempat dan kita akan sambung habiskan tajuk mujalasah ini. Insya-Allah kita boleh pergi ke tajuk-tajuk yang lain. Kenapa penting tajuk yang kita bagi ni tuan-tuan? Ini sebenarnya merupakan asas-asas kepada hidayah Allah. Asas-asas kepada persiapan al-mahdiyin. Mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Ini asas-asasnya. Jadi walaupun nampak macam benda ni mungkin kita dah tahu sebahagiannya, tapi kita jadikan sebagai ulangan supaya kita boleh menghayatinya. Supaya dia menjadi tafa'ul, kita sebati dengan kita. Sebati dengan kita insya-Allah. Sebab tarbiyah ini bukan ilmu semata-mata. Tarbiyah ini proses. Macam mana kita nak melaksanakan dia. Macam mana nak memperjuangkan dia. Nak istiqamah pula sampai akhir hayat kita. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita baca doa Rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله.
اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا من المأسم والمغرم. يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mohon kalau boleh kita sebar-sebarkan, mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.